all night long. It's gotta be that house music, no, you can't go wrong. It's gotta be that house music all night long. It's gotta be that house music, no, you can't go wrong.
Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning everyone. Oke, sekarang berapa orang masuk kita punya live ya? Baru 88 orang. Oke, sebelum kita minta kita punya apa ini semua FBO tag kawan-kawan untuk cepat-cepat masuk sebab banyak tips tahu hari ini kita nak share. Oke? Banyak. Silakan. Kita bagi sedikit masa bagi diorang masuk lagi. Oke, masuk lagi. Oke, selamat pagi ya. Kalau orang Sabah cakap kopi Vosian, sebab saya adalah Sabahan, saya mesti nak cakap juga bahasa Sabah sikit lah. Kopi Vosian bermaksud salam sejahtera ya. Oke. Apa Fiona? Kopi Vosian. Kopi Yes, Vosian. Alright. sejahtera. Oke. Okay. Oke, sebelum kita start, belum sampai lagi nih baru berapa orang live nih. Nanti tak dapat tips susah pula. Kena masuk awal sikit nih, cepat. Tag lagi kawan anda. Okay. Morning everyone. Wow. Lagi up lagi. Okay, sekejap lagi ya. Okay. Kembali lagi kita di FB Live untuk sesi interview. So mesti ramai yang tak sabar nak tahu rahsia first timer CBM kita. Lagi-lagi suri rumah tau. Okay, so sebelum tu kita nak thank you kepada BO founder kita, Datuk Sifu Dato dan Datin Grace kerana bagi peluang kami lah untuk buat interview hari ini dan bagi tips kepada semua FBO. Okay, so jangan lepaskan peluang ya. Okay. So saya adalah selaku first timer MC pada hari ini. Okey, kalau ada tersilap kalau tak faham, okey, boleh minta ulang balik ke, okey? Saya masih tengok anda chat-chat di situ. Okey, dah 100 lebih dah. Lagi up lagi ya. Okey, so kita dah nak start ya. Okey, sebelum kita nak start, saya nak tee up sikit lah tentang kita punya first timer CBM ni ya. Dia punya latar belakang, serba sedikit latar belakang tentang beliau. Dia adalah anak 5 adik-beradik, anak sulung Dia anak sulung. Actually dia ini berasal daripada Ampang Ampang dan sekarang dia menetap di Seremban. Okay? So dia ini pernah bekerja sebelum dia jadi suri rumah sepenuhnya, dia pernah bekerja sebagai auditor dan pensyarah akaun di college di bawah koperasi polis dan MSU. Wah, hebat kan? So sebelum dia jadi suri rumah tu memang dia pernah bekerja lah. So sekarang dia telah menjadi suri rumah. Okay. So kemudian pernah terlibat dengan MLM local company selama 3 tahun dan pernah menjadi top stockist tau. Bukan calang-calang top stockist di company tersebut kita tak sebut lah kan. Okay. So dia decide untuk berhenti di company lama sebab dia nak melebarkan sayap dia di bahagian trading ekspor dan import baja Thailand dan kerugian dia telah tahap kerugian dia tu dah cecah 200k ya. Wow, banyak kerugian tu. Okay. So kembali dia selepas itu dia kembali berjuang di platform MLM bila merasakan yang trading ni kan dia sukar berbanding dengan MLM ya. So lepas tu dia bangkit lagi selepas dia masuk MLM lain tu dia pun banyak kali jatuh lah, okay? So dia bangkit lagi, tiba-tiba dia bangkit lagi di Forever. Tetapi di Forever pencapaian beliau memang luar biasa. So anda mesti nak tahu dia punya tips macam mana dia boleh suri rumah ni boleh jadi CBM dan dia punya gaji 5 angka. Siapa nak tahu siapa suri rumah di sini? Yang buat part time forever, yang buat sepenuh masa ke, okay? So kita tahu suri rumah pun boleh dapat gaji macam ni 5 angka, lagi boleh jadi CBM. Kita nak tahu juga dia punya check bonus ni berapa, gemuk Okay. So dia dalam grup dia ni rangkaian dia telah melahirkan 4 manager direct dia dan ada 12 orang solid manager di rangkaian beliau. Okey. Banyak sangat kan
boleh tak kalau kita bagi dia sendiri cerita lebih lanjut lagi dia punya tips-tips. Nanti kalau saya cerita semua, habislah dia tak ada cerita. Oke, so marilah kita menjemput kita punya CBM nih. Kita nak soalan pertama ni dia begini ya. Kita nak tanya dia latar belakang dia yang lebih jelas dan kita nak tahu latar belakang dia sebelum dia masuk Forever. So marilah kita dengar apa dia punya ni cerita dia. Okey, silakan CBM Ezalin. Thank you CBM Fiona. Okay, Alhamdulillah. Okay, MC walaupun first timer tapi CBM bukan first timer dah banyak tahun dah CBM. So MC kita ni bukan calon-calon orang lah kan. Beliau adalah seorang CBM juga yang saya ni baru nak merangkak-rangkak jadi CBM. So banyak lagi saya kena belajar dengan CBM Fiona. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkan bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku dan lancarkanlah lidahku supaya mereka faham apa yang aku hendak sampaikan. Amin. Okay, betul lah macam CBM Fiona cakap tadi kan, banyak sangat tiap tu. Okay, saya sebenarnya adalah orang yang sangat anti MLM. Kan, betul lah tu, memang tak suka. Okay, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Ezalin binti Muhammad Siddiq. Kalau di FB, nama di FB saya Ezalin Siddiq, tapi saya membrandingkan diri sebagai Coach Lin. Nanti kita cerita kenapa. Kan. Okay, dah 36 tahun dah pun tahun ni. Dah lama dah berhenti kerja. Dah berapa tahun dah? 7 tahun dah berhenti kerja. Okay, so memang graduate account. Okay, so memang sangat suka tentang duit-duit tapi tak suka nak buat bisnes. Itu adalah Ezalin. Saya tak suka dengan MLM sebab ibu dulu adalah seorang MLM juga. Jadi dia selalu balik malam kan. Jadi kita rasa macam kenapa kena buat bisnes balik malam kan. Kita tak faham waktu tu tapi sekarang kita dah nampak kenapa kan. That's why tak suka dengan MLM. Memang berniat berkerjaya sebagai konon nak kerja bank kan, kerja mengajar sebagai pensyarah sebab rasa macam senang kan. Tapi akhirnya decide untuk berhenti sebab time tu beranak setiap tahun. So susah kan nak pergi aktiviti yang memerlukan kita hari Sabtu Ahad pergi sebab kita banyak turun padang kan. Jadi so decide berhenti. Waktu berhenti tu bermulalah era bisnes saya dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa sebab apa? Sebab waktu tu ibu tak cakap dekat sebulan dengan saya sebab dia marah saya berhenti kerja. Ayah lagilah tak keluar bilik, tak nak bercakap, tak nak tengok muka sebab macam tak boleh nak terima anak dia berhenti kerja. Jadi rasa macam aku penat belajar. Ajar kau sekolah dia tinggi, sekejap lagi kau berhenti kerja. Tapi waktu tu saya minta ibu redha saya untuk saya berhenti kerja. Saya kata apa yang saya bagi ibu setiap bulan, saya akan bagi juga walaupun saya tak kerja. Itu janji saya pada peringkat permulaan. So bila saya berjanji macam tu, semaka saya terjumpalah satu bisnes. Okay, saya nak share sekejap share screen. Okay. Okay Fiona, clear? Alright. Okay, so saya terjumpalah satu bisnes. Bisnes yang local company. Okay, local company yang saya dalam tu, benda tu adalah satu MLM dan saya tak tahu pun benda ni adalah MLM. Yang peliknya sebab benda ni dijual macam jus kurma. Waktu tu asalnya nak cari susu, banyakkan susu badan sebab anak punya susu badan full. So kita dapat di sini waktu tu kita rasa macam benda ni boleh jadi milk booster waktu tu. So waktu bulan pertama janji saya pada ibu untuk bagi duit, saya berjaya. So saya buatlah 5 bulan saya berjaya touch income 5 angka waktu tu. Dan dalam MLM ni juga saya pernah dinobatkan sebagai top stockist dan top 3 stockist negeri waktu tu. Memang sales waktu tu dalam 200 ke 300 ribu lah. Dan waktu tu income pernah lah mencecah sehingga 35,000 sebulan. Tapi income dia bukan macam Income Forever. Income Forever kalau dia dah touch tu, dia takkan jatuh banyak. Tapi berbeza dalam company lokal ni, bila kita dah touch satu emas, mungkin dia bertahan dalam 6 bulan, lepas tu bam dia jatuh. Kerana apa? Kerana sistem dia. Okay, kerana sistem dia bila ni adalah upline saya. Kalau tengok tu kan upline saya ni, kami pernah buat sales sebulan 1.8 juta waktu tu bersama tim sebulan. So memang berempah pulas lah. Bayangkan ini stok saya tak sampai 3 hari. Yang saya pegang ni adalah tak sampai 3 hari.
Memang kalau 30 carton 3-4 hari dah habis. So tapi waktu tu muda, waktu tu masih dalam 20 lebih, tapi kerja tu sangat penat. Kan? So bila company tu dia nak tolak saya naik, bila sama pangkat dengan upline, benda tu jadi terputus. Waktu tu saya dah rasa ada something wrong, ada yang tak kena dengan company ni sebab saya ni memang seorang yang mementingkan ukhuwah lah. Sebab kita dah berjuang bersama leader kan, siang malam pagi petang macam adik-beradik, tiba-tiba terpisah. Kan? Macam ni cerita tu kan. So dalam Forever kita tak ada macam tu kan. So bila kita terpisah kita jadi anak derhaka. Bila kita jadi anak derhaka, saya pun kata company ni tak boleh bertahan lama. So saya juga dulu adalah one of speaker marketing plan juga. Maksudnya saya memang sangat suka marketing plan, sampai masuk Forever pun saya memang suka present GEP tu kan. Sebab kita nampak, kita faham kan. So waktu ni saya pun start tarik diri. Tak tarik diri drastik sebab 2 kali saya hantar surat, company tolak. Dia kata you ada potensi, you boleh sama-sama bangunkan team dengan kita kan. So tapi kita macam tak nak dah lah kan, sebab apa, complicated kan, takkan nak buat balik semula, macam penat. Sampai bila kita nak buat macam tu. Okay, jadi waktu tu adalah duit simpanan sikit-sikit. Waktu tu lah start saya bermula dengan satu trading. Konon-kononnya husband ni kerja farma macam tu. Husband ni farma, so dia buatlah import export baja. Waktu tu kami ada lesen bawa masuk Malaysia. Tengok tu baja bukan sikit kan. Banyak ni baja ni. Kalau sekali turun tu 35,000 macam tu. So kami akan packing. Lepas tu kita buat jenama sendiri. Waktu tu jenama Hadikah, dan kita akan buat online. Waktu tu kan sebab saya ni tak suka nak niaga kat pasar tani kan. Bukan saya macam tu. Saya bukan orang yang macam tu kan. Saya suka duduk rumah. Okay, lepas tu tapi ada konflik dengan partner, kita pun waktu tu. So waktu tu saya ada 4 biji kereta. So saya waktu kejatuhan tu kami jual 2 biji kereta waktu tu, Fiona. Memang dah tak boleh nak pusing dah. Hutang tu nak dekat 200,000 tu, hutang dengan orang je 100k. Bayangkan, hutang dengan orang je nak dekat 100k saya hutang dengan orang. Gelang jangan ceritalah, dalam pajak gadai semua dah habis. So memang saya jatuh, Allah tu jatuhkan sejatuh-jatuhnya sampai saya mengalami masalah depression. So macam mana journey saya bermula dengan Forever. Lepas tu bila baja Thailand ni jatuh, lepas tu saya pun bermulalah dengan Forever. Begitu. Okay, dah. Okay. Okay, boleh stop screen yang sebelah sini. Alright, sorry. Okay, so wow, memang hebat ya. Memang hebat kan kita punya ni CBM ni kan. Sebelum tu kan, woi banyaknya dia punya stok tu, tapi dia punya latar belakang macam mana dia kesusahan tu kita tak tahu. Tapi bila dia start Forever, berubahlah semua. Okay, so next adalah kita banyak orang tanya lah, mengapa, apa yang menyebabkan CBM Ezalin nak buat Forever bersungguh-sungguh? Apakah big why dia? Big why kan. Tadi dah cerita dah jatuh dalam baja, of course dah tak ada duit dah, Fiona. Confirm dah tak ada duit kan. So hutang pun waktu tu keliling pinggang. So kita punya expenses waktu tu sampai ke 7-8 ribu. Dan husband waktu tu gaji dia tinggal 300 je. Bayangkan pegawai kerja gaji tinggal 300. So apa nak makan? Waktu tu anak kecil-kecil setahun seorang, yang sulung pun baru 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun macam tu kan. Sangat kecil kan, 2 tahun lebih lah waktu tu tengah menyusu. So macam mana saya nak keluar kan daripada kepompong ni. Saya tak ada pilihan tau, Fiona. Saya tahu MLM adalah satu lubuk untuk dapat duit. Saya tahu benda tu. Kita tahu networking. Tapi saya tak nak dah. Sebab saya kata kalau saya buat balik nanti jatuh pangkat balik, buat semula. Saya rasa macam sangat-sangat letih macam tu kan. So saya kata macam mana saya nak buat. Sebenarnya ada satu lagi bisnes yang saya buat. Saya try buat bisnes. Partner dengan kawan saya waktu tu kita buat paste, master paste. Konon kan cari cili, cari bawang macam tu kan. Saya kan suka masak kan. Tapi benda tu mak saya kata tak berjaya. So tak boleh. So
mak saya pun cakap waktu tu tak boleh, kau tak boleh buat, kau boleh buat MLM je. Mak saya cakap yang tu tau. So saya pun cuba berdoa, Dia pun setiap hari tahu ya. berdoa. Kan, setiap hari saya berdoa Fiona untuk Allah hantarkan saya satu bisnes. Dalam doa saya setiap hari tu waktu saya jatuh, kita bila down ni kita memang tak ada apa kan, kita rasa. Lepas tu saya berdoa, saya kata, ya Allah ya Tuhanku, kau hantarkan aku satu bisnes yang aku boleh melalui kepakaran aku bantu orang lain untuk sama-sama dengan aku nak berjuang betul-betul kali ni. Itulah dia forever living. Ya betul. Maka Allah datangkan Forever ni sebenarnya asalnya daripada mak saya yang sakit lutut. Sakit lutut je asalnya. So terus saya cari. So okay, saya tunjuk satu. Okay, so sebenarnya mak saya yang sakit ni sebenarnya. Mak saya ni kan sakit lutut. Dia suruh cari, tapi kita ni macam nantilah dulu Bu, nantilah nak cari kan. Tapi sebenarnya turning point ini adalah turning point saya lah. This is my family dan inilah ceritanya bermula dengan ini. Dengan si kecil ni macam ni saya nak stop share screen ni. Okay. Saya bermula dengan si kecil tadi tu. Waktu tu kita tak ada duit tau Fiona. 8,000 nak bayar pakai apa kan? Kawan dah call dah. Dia kata ni kau kena call AKPK sebelum kau bankrupt. Kan kita dah tak boleh nak bayar dah, habis dah jual, dah tak ada benda nak jual lah kan, nak jual kereta pun tak boleh nak jual lah situ kan. So waktu tu anak saya part ni sedih lah sebab anak saya waktu tu dia nak susu. Dia kata kita dah biasa hidup yang senang kan, tiba-tiba bila kita jatuh kita tak ada apa-apa, kita nak buat susu coklat, dia selalu minum susu coklat kan. So kita tak mampu nak bagi dia waktu tu. So waktu dia minta tu, the sedih part is saya suka buat kek tau. Saya memang sangat suka buat kek. So ada balance coklat, tepung coklat tu kan, yang tu mix powder coklat tu. So saya pun ambil mix powder tu, saya campurkan dengan susu steam. Itu the worst part lah yang pernah saya buat, dan itu adalah turning point untuk saya bangkit berjuang dalam Forever. Sebabnya sebagai seorang emak kan, apakah kelayakan kau, apakah kau punya tanggungjawab kan, tanggungjawab untuk bagi anak kau coklat masakan, bagi tu dalam keadaan ya Allah aku tak nak dah, cukup macam ni, cukup kan. So that's why bila waktu tu Mak Nat dia perkenalkan dekat saya Forever Living, upline saya lah Fauzia. Waktu tu cakap dengan dia, tak nak, kalau misalnya ni MLM tutup pintu. Punyalah tak nak kan, memang tak nak betul, memang tak nak ni. Tapi kita tak ada pilihan. Ibu asyik cakap belikanlah ibu botol kuning aloe vera, belikanlah ibu botol kuning aloe vera. Tapi masalahnya kita macam apa benda ni ibu, ni produk daripada mana kan, ada halal ke tak ada, kita tak tahu. Kita tak ada knowledge pun tentang Forever Living waktu tu kan. So waktu tu saya pun cakap dengan ibu, sekali waktu dia datang tu, kita macam waktu pagi tu saya cancel. Lepas tu dia kata, Kak Lin tak boleh lah cancel. Dia kata upline saya daripada Johor turun, Misita time tu, manager Misita. Sekarang tahanlah, dia bawa upline dia pula. Macam tu kan. Habislah aku kena suit lagi. Habis lah macam tu kan, parah lah, dah bawa upline dah macam ni kan. So kita pun macam tak nak lah. Lepas kan dia kata tak apalah Kak Lin dengar je. So bila kita datang tu kita dengar dengan macam tak bestnya kan. Tapi waktu tu tahu tak apa yang berlaku Fiona. Waktu tu saya cakap dengan Misita, okay, akak tak nak tahu pasal produk. Akak tak nak tengok pun demo-demo ni. Belagak sungguh waktu tu. Tak kosongkan gelas walaupun dah susah. Tak kosongkan gelas. Rasa macam hebat. Tu masalah dia tu. Rasa hebat. Lepas tu cakap dengan dia waktu tu cakap, akak tak nak tahu demo, akak nak tahu marketing plan company. Kalau marketing plan company ni bagus, akak akan bawa semua tim akak masuk dalam ni. Konon ada tim. Padahal seorang pun tak follow. Kan waktu tu kan. Jadi waktu tu kita pun sangat tu ego dia. Itulah ya Allah, ya Tuhan, aku rasa macam malu tau. Sampai sekarang kalau nak cerita ni malu, tapi sebagai pengajaran kan, untuk semua kita cerita kan. Jadi waktu tu Misita masih terkebel-kebel lah present GP. Dia kata, akak nak tahu saya tak pernah orang tanya saya tentang marketing plan. Dia kata, akak orang pertama. Dia kata macam tu kan. Orang sebab tahu produk ni bagus kak, mesti boleh jual. Dia kata, tapi akak nak tahu pasal marketing plan. Waktu tu lepas tu manager Nadia lah upline kepada manager Fauzia, anak dia, yang present kat saya waktu tu kan. So waktu dia present dengan saya, first saya tertarik adalah waktu dia kata bonus dibayar melalui harga jual.
Wow. Okay, waktu dia katakan kita company kita PBBB kan. Jadi bila dia cerita pasal bonus harga jual, kita macam betul ke dah lah kita ni memang presenter untuk marketing plan company lama je tu kan. So kita tahu kita memang mahir betul tentang marketing plan. So kita cakap, Wia betul kau ni? Dia kata betul kak. Lepas tu diam lagi. Dia kata kita tak ada pairing. Tak ada pairing tu bila dia kata pasal royalty bonus tu. Cakap kau jangan main-main dengan akak ni cakap kan. Akak kat company lama akak, bila akak sama pangkat, kita terputus tau. Cakap, dia kata tak ada kak, akak dapat 6% daripada harga jual dia kata. Dia nak fikir kan macam, betul ke dia ni kan? Lama tau fikir waktu tu kan. Bagus juga, kenapa akak tak pernah tahu pasal forever living? Waktu tu cakap isu tu tau. Kan nampak tak? Ramai sebenarnya orang yang tak tahu kalau kita tak cerita. Maksudnya GEP ni memang kena kuasai betul kan Fiona kan? Lepas tu waktu cerita tu, waktu dia cerita tu, lepas tu kita rasa macam, okey, maksudnya dia ni tak ada PVBV. Lepas tu dia kata betul, okey. So waktu tu lah kita start buat kan, kita start buat, kita belikan untuk mak je waktu tu. Yang saya cakap tadi tu kan, ni mana? Share, kejap ya. Pakai 2 PC ni. Okay, so anak ni yang saya kata tadi tu, yang gunakan susu tin kan, sedih kan. So ini adalah ibu yang sakit lutut tadi tu. Ibu sakit lutut, lepas tu saya bagi dia makan lah, saya bagi tan. Yang paling saya sedih Fiona adalah ini. Inilah semualah sedih sebenarnya kan. Tapi sebab selalu tengok dua orang kan sangat teamwork dalam business forever. So wah, apa dia punya apa ya? Tips lah. Apa tu tips dia tu? Kan sebenarnya ramai juga tahu Fiona orang yang tanya kat saya kan, apa tips bagi suami boleh nak ikut cakap kita, bukan nak ikut, bersama-sama berjuang dengan kita kan. Okey, waktu dia dalam susah, waktu dia dah tak ada apa-apa 300 tu kan, income dia 300. Waktu tu kan Fiona, dia pegawai kan. Lepas tu waktu dia cakap dengan saya, waktu tu dia cuci pinggan, bayangkan. Dia cuci pinggan, awak ada degree kan. Dia sedih kan, bawa Grab kan. Lepas tu memang tak ada pilihan kan. Lepas tu kami ada Cataford waktu tu. Cataford tu tak boleh jual sebab kurang loan dia tu kan. Maksudnya kurang tahun dia. Kalau kami jual jatuh rugi kan. So waktu tu dia bawa Grab lah. So bawa lah Grab, isi dengan duit shilling, isi minyak. Aduh sedihnya. Lepas tu yang paling sedih sekali waktu ada satu hari tu dia kata Abi ni ada orang suruh bersihkan rumah. Rumah tu dia nak jual. Jadi rumah tu macam tepi dia tu dia corner lot waktu tu, tepi dia tu dah hutan belantara tau. So kita kata okey tak apalah kita tengok. Dia kata orang tu bagi dia 500 waktu tu. So bila kami pergi kat situ tu tak Fiona, dia punya lalang tu setinggi dia. Lagi tinggi daripada dia. Tapi dia kata tak apalah yang, dia kata abang boleh je redah benda ni kan, kita at least dapatlah dalam 300-500 macam tu dia katakan. Fiona bayangkan apa perasaan kita sebagai seorang isteri kan. Adakah kita tak tahu dalam tu ada apa Fiona, dalam tu ada ular ke, dalam tu ada apa, kita tak tahu. Serius kan, kita ya Allah, boleh tak rasa macam mana perasaan saya, ya Allah sedihnya cakap kan macam tu kan. Lepas tu cakap dengan husband, bang cukuplah bang, kita berjuang betul-betul dalam forever, abang tak payahlah cari part time apa-apa kan. Lepas tu that's why suami kalau nampak dia memang dengan saya memang okey, sebab setiap bulan kami merangka perbelanjaan bersama-sama. Dia dah tak ada 300 dah kan, apa yang tinggal. So duit forever tu adalah perbelanjaan seisi rumah. So macam sekarang pun dia kena jaga anak tau Yona. So dia macam dia tahu apa yang dia kena buat untuk bagi laluan pada Umi untuk buat kerja, sebab dia tahu kat sini je. Dia nampak sebab kita nampakkan dia. Lepas tu dia bantulah apa yang dia boleh bantu. So actually kan dalam forever ni kan kalau dua bergabung lagi bagus tau. Betul. Betul. Itu pun husband saya sebenarnya part time je. Dia masih bekerja. Bayangkan kalau kami boleh full swing berdua, memang saya rasa macam itu yang saya impi-impikan. Kan. Goal setting next year punya kan? Yes, goal setting next year. Nak bagi dia cuti kerja. Ada satu lagi. Husband. Rawani cakap kesiannya ke husband. Tapi selepas ni tak ada kesian lagi kan? Tak ada. Kan. Sekarang dia seronok je setiap bulan. Gaji Abi bulan ni dengan reward Abi apa Mi? Kita tahu dah kan. Sebab kami bersama-sama kan. Jadi dia faham lah. Suami antara orang yang paling faham lah. So ini
Ini dah. Okey, kejap Okey. Ha. Oh, you tengok. Ha. You Cerita apa? tengok daripada gambar ni apa you rasa, Fiona? Okay, tengok ni macam ada Mama Buyung ni tengah mengandung Ha, Ha. dekat situ lagi tu dah macam dah nak beranak ke apa tu. Ha. Kan? Ada Okey. bersalin baru berpantang masa berpantang Ya, Fiona nak tahu gambar ni yang saya tunjuk hari ni, nak bagi inspirasi kat luar sana macam mana saya ni berjuang demi Big Y. Saya dah cakap tadi, saya tak nak husband saya tebas lalang tu, basuh pinggan, bawa Grab, sedihnya rasa kan. Anak minta susu bagi coklat masakan tu, rasa macam sedih lah kan. Jadi waktu ni saya berjuang di dalam Forever. Waktu ni nampak tak saya termengandung. Waktu ni kan waktu tengah buat Forever termengandung. So kita selalu nak elak macam tu kan. So waktu mengandung pun Fiona saya jadi speaker juga. Saya jadi speaker sebab saya tahu waktu tu kita kat Seremban kan macam kurang sikit kan Fiona kat kelas-kelas kan. Jadi kita tak ada pilihan, so kita kena jadi speaker, kita kena bagi ilmu, kita pergi kat Kuantan, kita bawa balik ilmu tu, kita cakap kan dengan tim. Waktu tu semua tim nak tahu dan saya pun tahu kalau saya nak grow income saya hanya dengan saya develop tim. Itu saya akan dapat passive income. So saya tak ada pilihan, Fiona. So saya tak ada pilihan waktu saya pregnant pun. Cuba tengok, ya Allah, sampai center KL bagi kerusi. Kan memang syarat sangat. Ini lagilah teruk ni. Ini waktu ni event kami buat kat Seremban, tengok memang dah tak larat dah, memang terlepek. Ni dah malam tu sebab kami ada event esok pagi tu, rehearsal. Memang muka, ya Allah. Sedih kan tengok kan. Lepas tu yang paling saya rasa saya tak percaya saya boleh buat tau Fiona. Sampai sekarang saya memang tak percaya. Saya waktu ni diorang coaching kat rumah, waktu ni saya berpantang 24 hari. Tengok, sanggup datang pergi rumah ni tau. Orang tengah berpantang pun orang datang Ya, orang coaching waktu ni Wow. 24 hari kan. 24 hari waktu ni saya tengah berpantang. Diorang datang dan diorang waktu tu belajar tips kan. Waktu ni saya duduk di 100cc PNM. Fiona, saya tak pernah jatuh PNM 100cc Tengah PNM. buat studi Tengah nak buat F2D waktu ni. Tengah struggle pergi 100, 130, pergi 140 macam tu lah kan, tengah struggle. So kalau tengok kat sini ada Abang Long lah, Abang Long Cik PCM Cik Gunik. Sebab apa dia turun? Sebab dia kata mu ni tak lepas-lepas ni F2D tu. Jadi dia turun, dia kata dia tolong coachingkan tim. Waktu coachingkan tim sebab dia nampak waktu tu saya dah boleh pergi 100 setengah tau. That's why dia turun dan tim semua datang waktu ni. Ramai waktu ni. Tak ingat mana gambar-gambar dia. So waktu ni datang waktu tengah sampai pukul 4 pagi tau Fiona. Oh, orang berpantang ni sampai pukul 4 Ya. pagi. Ya, sampai pukul 4 pagi. Tak ada alasan Tak ada alasan, betul. Nampak tu kan berpantang baby kecil sangat waktu tu. So, muka pun macam pucat lesi. Ini yang saya ni, ini sambil buai anak pun kita boleh nak ikut kelas. Yang bawah ni nampak tak, husband kan kerja, siapa lagi nak isi orang, nak pergi ke center, kita lah angkat benda tu kan, pergi center kan, buat. Sebab Big Y kita sangat besar. Kita tak ada alasan. Kita tak boleh nak cakap kita tak nak. So kita memang kena buat benda tu kan. Jadi dan yang paling saya nak share Fiona, sebenarnya saya saya complete saya punya F2D pada saya tak habis 60 hari lagi berpantang. 50 lebih hari macam tu. Belum habis berpantang 60 hari dah settle F2D level 1. Ya, settle. Waktu tu level 1. Tahun 2018 waktu tu tahun 2018. 2018 kan. Saya pun sebenarnya tak tahu macam mana boleh settle, tapi saya cakap Big Y, kita punya kesungguhan nak benda tu buat betul-betul, so kita berjuang betul sebab kita tak ada pilihan. Kita macam duduk dalam satu kotak yang tersepit. Kan. Dengan upline memang sangat teamwork lah, nampak betul. Sangat teamwork. Alhamdulillah kan, mereka sangat support kan, sangat support saya, perjalanan saya lah. Begitulah ceritanya. Walaupun sesiapa downline ke upline kan, dia sangat teamwork dekat Forever ni. Tapi kalau dekat company luar, dia tak akan tengok awak pun. Betul.
Betul, Ha, sebab apa Fiona? Sebab kita terputus tu. Dia kata kalau kita naikkan dia, nanti kita dah tak dapat apa-apa. lebih tinggi, betul tak? Ya, Ha, betul. Tapi kalau kat tapi Forever forever tak ada. tak. Tak Ha, ada. Lagi kita naikkan orang, lagi kita kaya, lagi orang lain tu pun kaya. Sama kan? Sebab sistem Forever sangat sangat best. Gitu. okay. So, wow, banyak tips lah. Apa tu? Banyak tips tak? Ada yang bawa note tak ni? Ah. Bawa pen ke, bawa tulis-tulis ke, tulis apa yang dah dapat poin-poin tu ya. So, yang ketiga ni kan. So semua orang tahu suri rumah ni kan, dia kerja kan, dia kena buat semua tau. Dia kena masak, dia kena sapu, dia kena mop, dia kena urus-urus anak lah. Lagi kalau anak Doremi, betul tak? Ya, Lagi betul. bayangkanlah dekat luar, dekat yang siap 325 orang yang menonton sekarang ni. Apa perasaan anda jika anda seorang suri rumah dan anak anda berderet-deret dan awak kena buat kerja semua, tapi you nak buat ni, bisnes ni. Adakah anda boleh? Dan kita tengok ini suri rumah ni, Eza Ailin, macam mana dia ni susun dia punya ni, pembahagian masa dia. Memang sangat fix memang saya tahu. So, kami nak tahu ni. Kita tahu macam mana nak Orang bahagian masa tu. betul. Sebenarnya Fiona kan, okey, saya share lah dulu, share screen. Alright. Share. Anak Doremi. Anak Doremi kan. Orang tahu tau Fiona, orang yang duduk di rumah, ramai orang kata nak duduk rumah, nak duduk rumah. Tapi cuba duduk rumah 2 hari. Tapi memang Kan? orang cakap nak jaga anak lah. Banyak alasan kan. Kalau Ya, betul. saya ni sibuk lah, saya sibuk tu lah. Dia tak nak buat. Tapi kenapa CBM Ezalina suri rumah kerja banyak macam tu pun boleh susun masa. Kita nak tahu tu. Okay. So ni saya nak share lah kan. Okay, apa yang saya buat. Sebenarnya Fiona belajar melalui pengalaman. Untuk pengetahuan Fiona dan semua, saya pada tahun pertama saya tak masuk Forever, saya dah aim untuk jadi CPM. Waktu tahun pertama saya nak pergi CPM, saya cakap saya dah nak settle dah, boleh settle F2D waktu tu. Saya tanya Kak Jo, 600cc tu selepas waktu mula-mula dia masuk ataupun selepas manager? Kak Jo kata 600cc adalah selepas manager. Saya nangis depan Kak Jo waktu tu. Sebab saya rasa penatnya saya buat. Kenapa 600 tu selepas manager? Saya tak ada manager pada tahun pertama. So saya belajar tau Fiona. Saya belajar menguruskan masa saya. Macam mana antara suri rumah saya nak buat. Lepas tu tahun kedua, saya sebenarnya GR lagi 28cc tau. 28cc je waktu tu. Saya tak capai juga. Just saya kata macam, apa yang tak kena dengan aku? Saya adalah seseorang yang suka nak belajar daripada apa yang saya buat silap. Itu saya. So saya rasa kalau silap tu tak apa, kita belajar. Kita belajar kan. Kita buat SWOT balik, kita belajar. So pada tahun ketiga, nama dah dicalonkan sebagai SPM juga. Tapi waktu tu ni sisi tak settle. Lepas tu kata apa kena lah dengan aku ni. So pada tahun ni kita restructure balik, kita betulkan balik sebenarnya kita memang kena ada sistem. Tak kisahlah you suri rumah ke, you duduk mana pun, you kena ada satu sistem. Supaya you punya tu lagi terus. Kalau saya nak bagi alasan, anak kecil-kecil tak boleh nak buat, saya buat seorang, saya dah boleh bagi. Tapi big Y saya besar. Big Y saya sangat besar. Kan jadi saya tak ada pilihan. So apa yang saya buat awal tahun, yang saya buat, saya kena buat vision board. Supaya saya nampak, vision board ni apa tujuan dia Fiona? Sebabnya kita nak tahu kita punya rangka kerja daripada vision board. Contoh kita kata kita nak CBM level 2. Contoh kita nak CBM level 2. So kita dah rangka, bawahnya ada 3 orang CBM akan keluar. So kerja tu dah dirangka dan kita kena buat satu masa kita pack. Kita lah masak, kita lagi pasar kan. Macam mana kita hantar anak macam ni kan. Jadi kita kena structure benda tu betul-betul. So first kali saya buat vision board supaya apa tau Fiona, supaya saya tak terlupa. Ya, betul. Supaya saya tak terlupa. Kan banyak sangat nak fikir, banyak group nak tengok, kadang-kadang kita terlupa. So vision board tengok hari-hari, tanpa hari-hari, so kita akan ingat. So yang kedua, saya memang ada jadual waktu Fiona.
Kan saya memang ada jadual waktu saya lah. So macam setiap bulan Sifu akan bagi jadual waktu BOI kan. So kat situ kita print, lepas tu kita tulis je lah. So pagi-pagi saya akan pergi pasar seminggu, 2 minggu sekali. Saya sampai beli fridge untuk letak lauk tau. Letak lauk. So saya akan pergi pasar setiap hari Selasa. So pagi-pagi saya akan pergi pasar. Lepas tu balik tu saya dah siap sortingkan ikan tu. Dah siap packing kan dah. So cili pun dah siap blend kan. Cili dah siap blend. Lepas tu bawang pun dah siap kopek. So nanti ikan tu pun, even ikan tu pun kita dah agihkan mengikut portion untuk kita masak. Sebab husband saya tak makan luar. Anak pun tak nak makan luar. Jadi kita kita kena uruskan sebetul-betulnya kan. So memang dah siap portion ikan tu untuk makan sekali 4 ekor contoh kan. Kita dah susun siap-siap. Cili pun dah siap blend. Bawang besar kubik banyak masuk dalam peti ais. So kalau lambat pun kita masih boleh masak macam tu kan. So kita dah buat, kita kena ambil masa 1 hari tu kita buat everything. So jadual waktu dan saya mewajibkan diri saya untuk masuk ke dalam Soho saya. Saya ada Soho saya. Kita wajib masuk Soho pukul 9 pagi tu paling lambat lah. Kena masuk macam mana pun. Dan saya punya ni dululah waktu PKP ni dia macam apa terabur sikit jadual kan. Kalau dulu hari Isnin, Rabu, Jumaat saya keluar untuk sharing. Selasa Khamis saya siapkan infra di online, lepas tu pergi order, pergi center. Maksudnya kita ada hari-hari yang kita dah tetapkan. So kalau ada orang nak jumpa hari tu, kita kena keraskan hati tak boleh jumpa. Sebabnya kita kena siapkan kita punya online lah, kita punya nak key in dan sebagainya. So kita ada jadual waktu lah. Lepas tu yang ketiga saya ada monthly KPI. Saya memang setiap bulan saya buat KPI. Macam saya cakap tadi dengan Fiona, contoh saya bulan ni, saya sebenarnya Fiona tak pernah buat 1500 cc. Tapi ini adalah tahun ni saya cabar diri untuk buat 2500 cc tau. Wow, hebat. 2500. Susah. Kita try kan, kita try untuk first timer, kita try walaupun rasa macam susah dengan anak kecil lah, dengan si rumah lah apa kan. Kita try kan, gitu kita try. So saya sebenarnya ada lagi 300 cc je pada awal tahun awal bulan. 300 tu kita try je, kita tahu kan kalau dapat lah macam tu. Yang penting kita dah buat full swing kan. So macam contoh bulan ni kita nak pergi ke 300. So kita akan sketch tau Fiona. Saya nak tunjuk lah, kita sketch. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay. So yang ketiga, monthly KPI ni bukan saya je yang ada, tapi semua team manager wajib hantar monthly KPI kat saya juga. Untuk saya monitor. Dah ramai, dah 12 orang tak terpantau. Kan? Kita tak nak ada yang terlepas pandang pun. So monthly KPI ni sebenarnya husband yang uruskan. Dia sebab dah ramai kan. Dah ramai jadi kami pun mengagihkan tugas jugalah. So saya bagi ke husband yang akan monitor KPI sama ada KPI diorang tu relevan ataupun tidak. Dan kita akan track lah every week diorang punya gerak kerja. Lepas tu yang keempat, yang keempat kita ada, saya nak pesan kat semua suri rumah. Semua suri rumah nampak buat bisnes ni macam bisnes boleh macam tu kan. Tapi kalau you betul-betul nak berjaya dalam forever, tak kisahlah bisnes apa yang you buat, you kena ada satu tempat untuk you buat kerja you. Jangan ambil order atas meja makan. Kan? Ada cerita dia tu. Kan ada cerita dia tu. Tunggu. Okay. So kita mesti ada satu ruangan yang kita panggil sebagai Soho. Tak perlu besar, tapi cukuplah kat situ ada kita punya KPI, gerak kerja kita, stapler, gunting, house kan. So kita memang kena ada Soho. Even orang yang bekerja pun saya suggest. Kalau misalnya tim saya, awal-awal saya dah cakap Soho dah ada. Memang saya memang suruh diorang duduk di Soho untuk dapatkan satu aura tau. Yelah kita nak feel kita bekerja, betul tak? Kalau kita duduk kat meja makan dengan baju tidur, agak-agak ada tak aura tu nak datang? Tak ada kan? Baju pakai baju tidur, rambut macam ni kan, tak mandi lagi. Tak ada. So saya sebenarnya buat kerja seperti saya bekerja. So kita ada Soho. Dan yang paling best saya nak share, saya ada buku. Okay, so buku ni buku apa? Saya stop share sekejap. Okay, buku ni.
Okay, first kita ada buku order. Okay, buku order ni kita ada order online, kita tulis kat situ, kita bagikan, nampak tu. Kita ada order online, kita ada order kat center kan. Kita tak boleh nak lupa. Lepas tu ada juga kat sini reward yang kita nak tulis. Semua benda-benda yang nak claim kita tulis. Kita tulis sebab biasalah suruh rumah kan, cakap tadi kan banyak kerja semua tak boleh nak ingat kan, jadi kita tulis buku order. Yang kedua buku, ni saya belajar daripada CBM Siti Rafidah sebab CBM Siti Rafidah sangat strict kan tentang buku ni. Tapi dia punya buku dah usung dah, hari tu dia sharing. Tengok kan Fine. kan saya just duplicate je apa yang dia suruh buat. So buku ni copy paste saja kan. Copy paste saja sebab dia dah buat kan. Jadi yang kedua kita ada buku tentang nota-nota kelas. Ni Kak Fidah check ni. Dia kata cuba tengok manager semua. Dia kan Mark Maleficent kan, macam garang kan. Kan? So dia kata tengok buku semua. Dia kata ada tak nota dengan sisi Kak Fidah tak nak tengok bercampur ya. Jadi dia suruh angkat tunjuk. Kecut perut. Kalau dia datang dia tanya buku tu rasa macam tak ada perut dah. Kan? Kan? Jadi kena ada buku. Lepas tu kena ada buku ni paling penting. Ni saya nak cerita. Okay, buku Spend Well. Pengurusan ni. Pengurusan duit. Okay. So saya nak bercerita macam mana waktu saya jatuh kan Fiona, macam mana saya bangkit. Saya ada income 7K. Yang paling best di dalam Forever, yang ni yang saya ajar kepada tim lah. Apa yang bila diorang macam tak lost track, saya akan tanya dia mana buku expenses you. Saya akan tanya macam tu. Sebab apa tahu Fiona? Sebabnya dalam Forever kita boleh tahu kita punya income. Kita boleh kira. Betul tak? Kalau contoh kita nak 3,600, kita tajalah 10 orang VIP. Kan? So, apa yang kita buat adalah kita buat dulu expenses kita. Kita tuliskan. Berapa expenses kita? Sebulan berapa? Ni saya nak tunjukkan. Ini adalah buku waktu saya mula-mula buat Forever. Dulunya kan? Tapi inilah permulaan saya dalam Forever. Tu, 8,300. Jadi, saya tak nak, saya kena buat. Expenses saya 8,300. Kita kena kejar target tu untuk saya tak ada pilihan. Saya mendapat income daripada buku ni. Kan. So mana-mana tim saya yang rasa down, saya akan suruh diorang bawa buku ni kat saya. So saya kata sebab kalau kita cerita Fiona tentang 5 sisi, dia akan nampak diorang buat untuk kita. Kan? Tapi kalau kita kata kan dia nampak kan ni mesti buat untuk Kak Lin lah, ni Kak Lin nak kerja pergi CBM. Kan? Betul. Jadi Kak Lin CBM Lim bagi diorang ni lah kan, macam tu tulis expenses baru diorang tahu berapa yang diorang nak target setiap bulan, betul tak? Ya, betul. CBM Fiona kan. So maksudnya kita bagi diorang satu buku, diorang kena buat benda. Bila diorang down kan, biasanya lah kan Fiona, diorang ni down kan sebabnya diorang ni tengok track orang lain. Perasan tak? Alah dia tu dah manager, aku tak manager lagi. Betul? Dia tu dah supervisor, aku ni macam ni je. Kan? Sebab apa tahu? Sebab diorang nampak track orang lain. Yang saya suruh buat expenses ni untuk diorang tengok track diorang. Sekarang ni kan CBM Ezalin kan accountant kan, sini ada cakap dasar inilah kata Faiz, kata si Faiz. Kan. Jadi money kan. Jadi kita ajar orang. Sebab bila kita ajar orang tentang 5 sisi Fiona, orang rasa macam terbeban. Orang rasa macam nak buat untuk kau lah ni. Tapi cuba kita cakap, kau nak berapa duit? Akak tolong awak cari duit dalam Forever. Kalau awak rasa 500, tak payah buat 5 sisi, cukup lah dapat 500. Betul tak? Kan? Tapi Fiona bayangkan kalau dapat 500, let's say lah dia dapat dalam 3 sisi je. Tapi kalau ada 10 orang yang dapat 3 sisi, kita tak 30 sisi dah ke PNM kita? Kan? Maksudnya kita ajar macam mana nak buat duit sebab dalam Forever mudah sangat. Kita dah tahu dah overriding bonus berapa, bonus direct berapa masuk dalam account tanpa kurang 10% pun daripada yang kita kira. Jadi saya memang ajar tim saya pasakkan dengan pengiraan bonus. Supaya diorang macam nampak kan. So setiap bulan wajib. Dan saya Fiona sampai ke CBM pun saya masih buat benda ni. Masih.
sampai sekarang. So kita boleh predict berapa kita punya expenses. Dan saya sekarang ni masih belajar lagi lah untuk up level pergi ke investment kan. Ini macam kecil-kecil dululah kan. So inilah expenses saya, berapa hutang semua ada dalam ni. Dan saya memang simpan buku ni Fiona untuk anak-anak cucu saya esok tengok kan. Dan yang paling best, satu lagi buku, ni buku ni beli kat kedai RM2 je. Buku ni saya panggil buku sketchbook. Okay, nak tengok apa ada dalam ni? Tu, nak tahu Kan. Ni Bukan. pada awal tahun. Ini macam goal setting dah ni. Ni pada awal tahun saya buat goal setting untuk 2,500. Walaupun saya rasa waktu tu ada 2 orang je manager. 3 orang manager waktu tu. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya kata manager waktu tu average buat 154cc je waktu awal tahun. Kita kena buatkan, kita kena duduk at least manager dalam 225. Saya buat negatif 67. Saya pun PNM kena 100 lebih waktu tu. Kita buat, kita ada lab berapa. Maksudnya setiap bulan kita buat benda ni. Tapi kita ada aim. Kita tahu Fiona, mustahil ni 2,500. Tapi kita try. Kita tak pernah sampai 200cc tau. Tak pernah tau. Tapi kita buat, progress tu kita ada. Dan apa yang saya buat, ini adalah awal tahun, maksudnya target kita lah. Lepas tu, ini Abang Long ajar lah. Maksudnya kita listkan siapa orang-orang yang nak keluar PNM kita dan orang yang nak keluar UCC kita. Ni PCM Cikgu Nik ajar. Sebab pada awal tahun saya pergi Putrajaya, waktu tu saya menangis depan dia. Saya kata saya tak boleh buat CBM tahun ni. Saya takut, saya kata kan. Menangis, saya kata saya tak nampak jalan. Lepas tu dia kata, Lin ambil kertas, tulis satu-satu. So benda yang disuruh buat tu saya bukukan. Okay. So ini adalah SBM Azlan, inilah orang cakap kalau apply cakap apa dengar, ikut kan. Memang dengar. Ya, sebab saya tak pandai Fiona. Saya nak capai impian saya. Jadi saya kena buat benda ni. Kan. So apa yang saya buat ni, nampak tak? Setiap bulan saya buat target saya. Saya keluar berapa sisi manager boleh keluar. So bila kita buat setiap bulan macam ni, actually kita boleh baca trend kita punya group. Dan kita boleh predict pun berapa kita akan pergi. So saya buat yang ni yang ajar saya adalah Mark Maleficent, CBM Siti Rafidah. Kiranya saya ni kiranya saya ni ikut je. Ikut je. Tak payah banyak cakap, buat je. Buat dan buat sungguh-sungguh lah. So ini adalah saya punya ni lah. Maksudnya setiap bulan, dan benda ni kita duplicate kepada orang bawah. Begitu. Itulah. Oi, banyak sangat dah masuk ni. Banyak sangat dah masuk ni. Tapi nak lagi tahu ni. Nak lagi tahu boleh? Boleh, tak ada masalah. Nak tahu lagi ni. Okay. So, dalam tim ni sebab rangkaian CBM Azalin kan sudah berkembang kan. Sebab tak pernah teringat nak 2,500 kan. Dan tiba-tiba tahun ini kan. Tiba-tiba begitu kan. So yang pernah dengar CBM ni, CBM Azalin pecut F2D level tu terus naik kepada F2D level 3. Dia macam terus. So kita nak tahu ni macam mana apakah rahsia development tim anda? Rahsia dia. Kan, okay. tips ni. Okay. So ambil kertas tulis. Tak adalah. Okay. So kan tulis dalam buku nota. Macam Kak Vida kata kena tulis dalam buku nota kan. Okay. So sebenarnya Fiona, kita memang rangka awal tahun hari tu 1,500 sebab Abang Long bagi track kat saya 1,500. Tapi bila kita nak buat 1,500 tu, kita rasa memang confirm kita 1,500. Kenapa kita nak berada di zon selesa? Begitu kan? Kita aim higher. Walaupun kita takut-takut ni betul ke boleh pergi kan. Tapi kita punya strategi. So kita tulis macam tadi kan. So sebenarnya macam mana boleh nak sampai macam ke 2,500 tu kan. Okay, so kita share lah. Apa yang macam kuat sangat lah buat benda tu walaupun tak pernah capai kan. Okay, so nak share sikit dengan CBM Fiona dan yang lain. Okay, pada awal Mei tahun 2020 tahun ni lah. Okay, saya hanya ada 3 orang sahaja manager. Kan. 3 orang Mei, tapi Fiona tak tahu macam mana dia beranak. Pandai beranak.
Sampai 12 orang dah. Wah, Okay. hebatnya. 12 orang kan. So apa sebenarnya rahsia ataupun orang banyaklah sebenarnya Fiona dia PM saya, dia kata apa ni Lin, apa rahsia Lin untuk develop team. Okay. Wow. Ini Ah, mana? Dia bilang ni. Okay. Ni apa rahsia saya untuk saya develop team sebenarnya ni. Rahsia saya sebenarnya kita duplicate Fiona. Kita duplicate sebenarnya bisnes ni macam Sifu selalu katakan nilai yang pertama, betul kan? Nilai ukhuwah yang pertama. Maksudnya saya memang dengar je lah apa yang cakap. So apa yang kita buat, kita duplicate. Kita ada 5 sisi. Sebenarnya Fiona, waktu tahun ni saya hanya belajar tentang 5 langkah untuk berjaya je. Saya tak pergi jauh-jauh sebab waktu tu saya bukan sesiapa lagi, belum pergi CBM kan. Baru nak Datuk cakap sini macam jangkitan COVID tu. Beranak. ya betul Datuk. Macam jangkitan COVID kan. So apa yang saya buatkan Fiona, kita duplicate 5 langkah kepada tim. Tu je. Jujur kata, kalau ada orang kata macam mana Lin, duplicate kan 5 langkah. Kalau saya tanya dengan manager saya, Lin macam mana nak buat, dia dah tahu tak, dia dah listkan tak 100 orang prospek, tak kisahlah dia nak tulis dalam buku ke dalam orang ke, tak kisah, dia tulis tak dalam buku. Lepas tu dia ada tak tools demo, tanya dia. Lepas tu dia hafal tak GEP, dia pakai tak produk tu. So maksudnya kita gunakan konsep 5 langkah untuk berjaya tu dan kita duplikatekan. Dalam kita nak duplikatekan benda tu, dalam tu lah kita ada training leader kan. Maksudnya kita nak bagi benda ni semua sampai kan. Jangan kita macam shock sendiri. Kan kita je yang tahu, kita je yang faham GP, kita je semua kita. Jadi kita letih. Macam Sifu kata lah, ini business COVID, kita nak rebak-rebak macam tu kan. Kita nak leveragekan kita punya time. Yes, kita nak leverage kan. So macam mana kita nak leverage kan? So kita training leader kita. Kita training, jangan semua kita buat penat. So kita training, kita make sure diorang ni faham apa yang kita nak. Kan, misalnya kalau orang bawah, contohlah, ini macam Ikhwan dengan Wani ni kan. Kalau di direct saya akan kata tanya Kak Mun dulu. Sebab dia ada manager dia. Kalau tak dapat jawapan baru tanya Kak. Bukan kita kadang-kadang nak je jawab benda tu tahu Fiona. Tapi macam kita tak boleh kuatkan semangat, kita tak boleh. Dia ada leader. Sebab kita nak train. Kita nak train leader kita. So kita train, lepas tu kita kena keluar makan bersama-sama dengan diorang kan. Ukhuwah bonding. Jangan kita asyik tanya dia KPI stress je. Kan stress je, relax. Lepas tu orang-orang yang baru kita turun demo dengan diorang. Sampailah dia orang boleh buat sendiri. Macam saya bagi peluang 5 kali. 5 kali saya demo, lepas 5 kali dia pula demo. Bagus. Kan. So dia akan turun demo lah. Lepas tu memang saya selalulah kalau perasan dekat FB saya memang selalu masak. Fiona bayangkan, saya lah masak, saya lah pergi pasar, saya lah coaching. Tengah coaching ni bagi kerja kat dia orang. Okay, isi konten ni jap saya nak sambung masak. So masak hidang. Nanti jemput saya datang makan ya. Boleh. So memang masak, memang macam nak bagi diorang macam seronok supaya diorang datang sini diorang tak stres. Diorang tak ada cakap Lina suruh buat 5 sisi. Nampak macam fun kan, macam happy kan. Buat macam happy lah, fun lah, jangan stres sangat. Kan. Kalau misalnya diorang tak dapat capai KPI diorang bulan tu, contoh diorang tak dapat pergi 50 sisi ataupun 5 sisi, relax. Ajar. Tanya dia. Dah buat tak yang saya suruh ni kan? Dah buat tak benda ni? Dah tulis tak buku nota? Kelas dengar tak? Macam tu maksudnya. So kita tanya, bila waktu kita bagi dia makan kan, sampai tu kita tanyalah dia. So dia pun rasa macam syok lah sikit ada. Kan dia tak adalah stres macam tu kan. So kita bagi makan. Lepas tu reward memang penting lah. Reward ni bukan apa pun. Kita rasa macam nak seronok-seronok. Kita rasa suka dengan diorang kan. Kita nak appreciate. Macam dulu kami memang buat team, buat talk ni every 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kita akan ada kelas. 3 bulan. Tapi since dah COVID tu memang tak dapat buat apa lah. Tapi satu tips yang saya nak ajar, kejap ya. Ada satu tips Fiona yang saya nak ajar. Saya mewajibkan semua team manager saya untuk buat SGA setiap minggu. SGA. SGA tu maksudnya small group activity. Dengan team PNM diorang. SGA, small group activity, tulis tau. So saya ajar diorang untuk buat small group activity tu. Maksudnya kalau misalnya dia kata Lin, contoh ini manager, Lin aku tak boleh pergi 100. Bulan ni kau buat SGA dengan tim kau berapa kali?
Macam tu. Tanya dia. Kan, jadi dia tak salahkan kita. Kan dia tak salahkan kita. So dia buat. So apa-apa yang task yang ada dalam SGA tu review baliklah dia punya 100 orang prospek. Saya just duplicate je sistem yang Sifu ajar. Saya tak hebat pun. Kita just turunkan ilmu tu. Lepas tu kita suruh diorang buat dalam grup yang kecil-kecil. Lepas tu sekarang pun kami ada grup training seminggu sekali setiap hari Ahad. Kita akan panggil pakar-pakar dalam grup lah. Pakar-pakar dalam grup kita. Siapa yang kita nampak macam terror sikit Insta, kita kedepankan dia. Kan, untuk bercakap. Maksudnya kita training leader kan. So nanti dia bila kita bagi dia bercakap dia rasa seronok kan. So SGA tu dengan PNM yang seminggu sekali tu kita buat untuk grup di bawah rangkaian manager saya semua sebabnya ada sebab Yuna. Ada sebab dia. Ada sebab. Apa sebab? Okey. Ada slide lagi? Tak ada kan? Tak ada. Sekejap lagi saya cerita sebab. Wow, ada lagi tak soalan? Ada soalan lagi tak ni? Nak tengok kat ni YouTube ke sebenarnya tak tahu nak tengok kat mana ni. Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada orang ni nak tanya-tanya ke? Ni. Zuraida cakap downline mapping is the best. Yes, sebab Izalin memang dia mapping dengan dia punya downline. Okay. So, banyak tips ni. Yang terakhir kau ni. Ke bukan? Oh, ini bukan. Sebab ramai dalam tim CBM Izalin kan cakap ni nama dah viral ni, Coach Lin, kena panggil Coach Lin ni. Pun asyik keluar Coach Lin. So inspirasi mereka memanggil CBM Izalin sebagai Coach Lin tu. Okey. Dari mana datang tu benda tu? Okey, dari mana datang? Okey, soalan yang best. Okey, sebenarnya macam ni. Waktu di awal tahun waktu tu tak COVID lagi kot kan. Waktu tu kita ada Eagle Nest tau. Waktu tu Sifu buat Eagle Nest, waktu tu Sifu macam train agak keras sikit waktu dalam Eagle Nest tu. Tapi kita jadi somebody lah kan. Waktu tu dia kata, you tak boleh jadi cikgu. You tak boleh lembut dengan downline you. Dia kata macam tu. You kena jadi coach. Waktu dia cakap tu macam tersentap tau kat hati kita tau. Dia rasa macam ada satu macam kena jadi coach. Why? Dalam hati kan why? Dia kata lain coach. Dia kata coach dia tak tengok kat tepi padang, dia akan turun kan, dia akan lari bersamakan foot player tu kan, dia akan lari macam tu kan. Tapi kalau cikgu tak apalah buat salah, cuba lain lagi kan. So Sifu kata you kena jadi coach. Dia cakap waktu tu dalam tu lah, waktu tu pun saya rasa macam balik ni aku nak jadi coach macam tu kan. Macam tu kan. So apa lah. Dari Sifu dari Sifu. Ya, dari Sifu. Terima kasih Sifu sebab bagi nama tu kan. Memberi idea tau Fiona. Sebab Sifu kata kena jadi coach. Bila coach kita kena firm kan dengan kita punya keputusan kan. Saya ni bukanlah seorang yang macam garang tu, macam kalau kita marah downline kita kan kita yang nangis. Macam tu kan. Kita tak reti. Tapi bila kita nak besarkan network kita kena firm. Kita kena straight dengan diorang kan. So bila kita saya try tak tukar nama dulu awal tahun tu, tak tukar, dia tak jadi tau Yona. Momentum tu macam slow tau. Lepas tu kan saya duduk kan saya nak brandingkan diri. Kalau nak brandingkan diri, kita tahu kalau di FB ni kita kena branding. Kan. So untuk branding sebagai kurus tak juga tak berjaya. Cleaner banyak kali buat tak berjaya. Masak macam mana nak berjaya kan. Jadi tak berjaya. Jadi try untuk kecantikan pun macam anak kecil-kecil bila lah kita nak pakai moisturizer, bagai nak make up, tak sempat. Satu je yang saya nampak kepakaran saya adalah dalam develop team. Wow. So saya menggunakan branding sebagai Coach Lin. Tapi Fiona nama keluar. Ya, tapi nama tu bukan sekadar nama, dia memberi satu aura luar biasa. Tu yang boleh jadi level 2, level 3 tu. Sebab dengan nama tu. One go shoot level 2 punya F2D. Yeah. Memang hebat. Kan, Okay. So ini mesti nak tahu apa tips yang lain yang CBM Izalin nak kongsikan kepada FDO semua supaya mereka buka mata mereka yang bahawa suri rumah ni pun boleh buat kan. Bagi tips. So tips lah. Okay. Saya macam terbalik susun slide tu saja. Okay. So tips saya tadi sebenarnya kan apa pun yang you nak buat, you kena ada goal setting. Kan? Okay. You kena ada goal setting. Satu lagi yang paling penting, apa tahu Fiona? You kena percaya pada impian you.
Itu je. You kena bersungguh-sungguh kejar impian you. Okay, saya nak bercerita, sebelum saya bagi tips Fiona, saya nak bercerita tentang satu impian saya. Okay, ni nampak pada 6 November 2018, waktu ni kami ada FME Manager Training waktu ni. Di tahun 2018, waktu bulan 8 saya complete saya punya F2D, so baru 2 bulan lah saya complete F2D saya. Okay, lepas tu waktu ni Kak Ju kata, siapa yang nak pergi CBM level 1? Saya tak angkat tangan. Tahu, tapi ramai lah angkat tangan macam tu kan. Waktu tu Kak Ju kata, siapa yang nak pergi CBM level 2? Angkat tangan lah. Yakin. Masalahnya yakin tu tak tahan tu. Pada time tu tak ada pun manager lagi. Kan? So macam keyakinan tu lain macam tau. Kata nak CBM level 2. Waktu tu CBM saya pandang je saya kan. Dia katakan, Zali ni kan confused aku. Kau melampau betul. CBM level 1 kau tak lepas, kau nak pasang impian level 2 kan. CBM level 2 pun kau tak tahu structure dia. Tapi kita faham ada 3 orang yang kita kena bawa sebagai CBM. Kita tahu benda tu. So saya pasang impian pada tahun 2018 dan saya tahu confirm saya tak dapat tahun depan confirm kan. Tapi apa yang saya impikan, saya cakap dengan Kak Ju waktu tu, kurang daripada 5 tahun saya akan CBM level 2. Waktu tu saya cakap. Amin. Kan. So sebenarnya kan Fiona takut tau nak setting goal too high tau. Kita katakan CBM level 2 too high. Tapi kita just percaya kita tu. So ini adalah structure manager saya sekarang. Sekarang. Sekarang Orang, maksudnya inilah mereka inilah yang saya ada manager 4 direct yang 2 orang je dah complete F2D, iaitu saya panggil CBM Mardiana dengan CBM Faiz dengan Baiti. 2 orang ni dah on track, dan CBM Shimano ni adalah upline lama saya dulu. Jadi dia pun bersama saya berjuang-juang jugalah. So CBM Munirah ni pun bawah dia tahu juga sebab dia ada doktor dia dan dia ada tim yang agak strong juga. So inilah structure yang saya akan buat tahun depan untuk pergi ke level 2. Yes, you can. CBM. Ni ada berapa orang di sini ni? 370 lebih orang. Kita bagi dia ni. Orang cakap kasih aminkan dia mesti capai CBM level 2 ya. Rasa kepada tim CBM ni, kepada tim anda dekat dalam yang menonton ni kan, sila bagi kerjasama untuk capaikan CBM level 2. Tapi best tau Fiona. Sebab apa tau Fiona? Kenapa saya kata best? Sebabnya Forever ni sangat baik. Contoh saya nak pergi CBM level 2 kan. Saya kena jadikan diorang ni semua CBM. Tapi diorang ni memang nak CBM. Maksudnya diorang ni bukan sebab diorang buat sebab saya tak. Diorang memang nak CBM sebab diorang dah ada structure manager yang kuat satu kan. Dan diorang pun nak pergi. Contoh saya cakap dengan CBM Faiz dengan Baiti sekarang. Saya cakap, bang kau stop buat Forever. Tak payah buat kan. Aku nak pergi JLT dia kata kan. Wow, empire. Dia nak pergi JLT. Cita-cita dia nak pergi JLT. Saya terpaksa tukar ni nanti jadi JLT. So dia terpaksa. Kan dia terpaksa kan. So maksudnya saya dah ada formula untuk pergi CBM. So sekarang ni saya hanya duplicatkan saja formula tu kepada tim manager saya. Sebab kita dah nampak dah track. So kita tak bermula tahun depan tau Fiona. Bulan 11 ni kita dah start dah buat. Kita dah start agih-agihkan kerja dengan tim supaya diorang tahun depan boleh duduk di PNM 70, 80 kan, untuk diorang settle at least bulan 10. Kan. So kita dah ada structure bawah ni. Bawah ni kita tengok yang nak pergi ke Eagle kan. Kita dah structure Eagle untuk bawah ni untuk bantu pergi ke CBM. So maksudnya kita nampak kita jelas buat benda ni. So kita tak nampak kita nak pergi seorang-seorang. Yang kita nampak ni kita nak bantu diorang pula untuk pergi ke CBM. Itu bestnya Forever. Dia tak pentingkan diri. Jadi kalau you nak berjaya, you kena bawa orang lain berjaya juga kan. So tolong doakan. Saya rasa macam mustahil tapi kita cuba. Kita cuba kan. Kita cuba je. Okay. So tadi Fiona ada tanya tentang tips. Kan Fiona ada tanya tentang tips. So sebenarnya Fiona, saya pernah mengalami fasa depression. Siapa yang tak depressed? Sebulan expenses 8K you tak bekerja kan.
You rasa macam sangat teruk, bengkol kiri kanan dengan anak susu nak makan, lepas tu isi minyak pakai duit shilling. Saya kalau cerita pasal Big Y memang nangis, tapi malah kita nak bagi tips kita kena kuat sikit kan. Kan? Kena kuat sikit, kena cerita. So apa tips yang saya buat waktu saya down? Saya tak ada pilihan tau Fiona, saya kena buat. So apa yang saya buat, pagi-pagi kita buat exercise. Lari-lari setempat. Sebab apa tahu? Sebab kita nak, bila kita down kan, kita layan down kita tu, tidur tak nak bangun-bangun, apa yang jadi pada badan kita? Kan kita akan rasa lagi down kan, tak boleh buat. So pagi-pagi kita exercise je, lantaklah belakang cerita tu nak jadi apa, kita kuatkan energi kita dulu. So kita exercise. Lepas tu yang kedua, tip yang kedua ni memang best, sebab pagi-pagi saya akan buka video motivasi tau. Video motivasi korang boleh tengok The Lion Attitude. The Lion Attitude ni bawah dia ada satu subtitle tau. So dia kata The Lion Attitude, The Lion Must, macam tu kan. So kita pun sebut patah perkataan subtitle tu kuat-kuat dengan dia. Maksudnya kita bercakap macam tu. So bila kita cakap macam tu, kita baca je lah kat bawah tu kan, kita akan rasa energi yang sangat luar biasa tau. Kita letak headphone, kita pasang kuat-kuat, kita cakap. So kita akan rasa macam wah aku kuat. Walaupun lepas tu nanti kita pening kan, tak apa, buat dulu. Kan. So lepas tu satu lagi, saya memang daripada dulu sebab saya pun terbuka pintu hati dalam Forever sebab kisah Kak Ju tentang susu anak dia, itu adalah satu turning point saya. So setiap pagi dulu waktu saya nangis je, saya tak boleh buat apa-apa, saya akan buka video Kak Ju yang dia ambil first time yang check 400,000 tu, dekat biru tu kan. Yang abang Mak cakap this is my first time on the stage kata kan. Setiap pagi waktu saya rasa down, saya akan buka tu. Sebab apa tahu Fiona? Sebab saya merasakan saya berada di situ. Saya berada di pentas tu. Saya dapat rasa yang saya akan dapat satu hari nanti cek 400,000 tu. Saya akan dapat. Tapi mungkin tapi mungkin journey dia panjang. That's why bila saya tengok tu, Ezalin benda ni akan sampai. Saya remind diri saya akan sampai. That's why saya tak kisah kalau saya tak pergi Eagle ke, tak pergi apa ke. Sebab kita tahu track kita. Orang lain dah pergi Eagle, orang lain dah pergi SPM, orang lain dah beranak macam dah beranak manager ramai, yang kita stay. Sebab apa tu? Sebab kita tahu track kita kat mana. Kita tahu janji kita 5 tahun tau nak pergi SPM level 2. So kita tahu ini fasa dia, sabar. Ezalin tak boleh tengok orang lain. Kita duduk di track kita. Kan. So saya buka video setiap pagi. Lepas tu kita kena duduk dalam circle positif. Jangan kita bila kita down je kita sorang-sorang, itu tak boleh. So bila saya rasa down, saya pergi jumpa tim saya. Dan dalam saya pergi cari upline saya akan call kan. So kita pergi buat gotong royong, kita tak kisahlah. Lepas tu yang keempat, kita kena cari leader. Dulu saya tak faham tau kenapa kita cari leader. Rupanya leader ni macam ada satu rahmat yang Allah turunkan dekat dia supaya boleh bantu kita kan. Allah ilhamkan satu idea kat dia untuk cerita dekat kita. Sebab tu bila tim saya selalu datang dengan saya macam tak kisah. Kadang-kadang dia datang saja je, Lin, akak kat depan rumah macam tu kan saja. Duduk. Kita macam faham sebab dia nak ambil aura tu. Lepas tu yang kelima, kita kena develop leaders. Kenapa bila kita down kita kena develop leader? Supaya kita tak fikirkan tentang diri kita. Kita ni kalau asyik fikirkan tentang diri kita, memang kita akan rasa down. Sebab kita kata aku ni tak dapat. Tapi kalau misalnya kita develop leader, kita buat kerja tu berdasarkan kehendak orang bawah kita tu. Maksudnya contoh dia kata, Lin macam mana akak nak buat 5 sisi? Kita kena fikir macam mana nak buat 5 sisi kan. Kita akan carikan. Kita tak boleh lah kata carilah sendiri. Kan kita ada tanggungjawab sebab kita dah bawa dia masuk. Bila kita bawa dia masuk, kita kena pegang tanggungjawab tu untuk develop dia. So kita akan, that's why saya ada group Telegram lah, kita ada group copywriting lah. So kita tak nak bila kita sibukkan kerja-kerja dengan buat poster, buat apa semua kan, jadi kita tak berfikir pasal diri kita. Kita create leader. Bila kita create leader, lama-lama down tu akan hilang. Sebab kita tak sempat nak fikir tentang diri kita. Bila kita kan cakap tadi buat buku expenses. So bila downline tunjuk, Kak Lin saya nak 1,000 bulan ni sebab saya satu nak settle, contohlah saya nak settle bil air 3 bulan, bil api 3 bulan. Kita tahu Big Y dia, dan bila dia capai 1,000 dia tu kan, apa perasaan kita? Seronok kan? So bila kita happy sangat-sangat kan, macam kita sangat happy. So bila kita fikirkan happy orang lain, kita tengok orang lain tersenyum, kita tak akan sempat down.
Kan. So tak payah fikir macam orang lain. So yang keenam, tips saya dulu waktu saya dah depression lah pun, saya dah kena anxiety dah, saya mandi ais. So macam mana nak mandi ais tu, kita ambil satu Tupperware tu, ambil 50 perah je dalam air tu, lepas tu masuk dalam freeze, esok pagi-pagi ambil satu ketul tu masuk dalam baldi, mandi ais tu. So dia akan meningkatkan energi kita lah. Lepas tu yang ketujuh, solat dan berdoa lah. Kan benda ni semua ni, perjalanan ni dah ditentukan. Jadi ada sebab dan ada asbab dia kenapa kita jatuh dan kita kena bangkit. Kan saya dulu selalu tau Fiona, saya rasa macam kenapa rasa down tau Fiona bila sekejap saya stop. Saya rasa down Fiona. Kenapa saya rasa down? Sebab saya pernah jadi top stokis, saya pernah jadi pensyarah, saya pernah berjaya dalam pelajaran kan. Jadi bila orang pandang saya sebelah mata macam tu kan. Dan FB saya pernah dihack tau Fiona. Saya dapat warning daripada company lama. Lepas seminggu lepas tu FB saya kena hack. Waktu dah ada ramai follower kat situ. Lagi saya down. Waktu saya susah, waktu saya tak ada susu anak saya, kenapa FB saya dihack? Saya nak cari duit, tu je yang saya boleh buat. Saya nak buat offline, anak saya masih menyusu badan waktu tu. Jadi saya lagi down tau. Memang saya down habis. Tapi bila dah lama dalam perjalanan tu, saya percaya rupanya Allah ni nak jadikan aku satu permata. Yang dia press aku ni sangat-sangat kuat sampai aku rasa aku tak mampu. Dia nak tengok awak punya kekuatan. Dia nak tengok kan sebabnya kita ni, saya ni adalah seorang yang suka duduk rumah relax je. Kan dia suka duduk buat decoration kan, macam tu, masak, buat kek. Tapi kalau misalnya kita buat macam ni, kita ada kepakaran kita tapi kita tak nak share dengan orang, sebab tu Allah press kita. Allah press kita supaya keluarkan kepakaran kau. Saya mana saya dapat tahu pasal duit tadi expense tu, sebab saya memang belajar account. Kan saya memang pernah jadi auditor, jadi saya kena salirkan ilmu-ilmu yang ada tu. Kan saya pernah belajar financial semua kan. Jadi saya faham sebenarnya nak hasilkan permata tu dia daripada arah yang dengan pressure yang sangat kuat kan. So alhamdulillah saya berjaya lah buat macam tu. Ada tak lagi? Ada. You apa? Transformasi anda. Terlupa. Orang tahu transformasi CBM Ezalin sebelum dan selepas. Kita nak tahu tu apa gambar tu. Alamak, jangan terkejut jangan terkejut macam tu. Okey. Okey. Nampak tak ni? Okey. Ini adalah transformation saya lah. Dulu sekarang berbeza sangat. Ini waktu mula-mula saya sign VIP. Nampak macam kulit tak ada masalah, tapi tengok mata tu dah tahu dah. Sangat banyak masalah kan. Sangat stres, sangat anxiety. Tudung pun tak tahu apa benda macam tu kan. Tapi sekarang sangat berbeza kan. Ini 4 tahun lepas. Saya nampak sangat muda. Macam tu kan. Okey. Inilah forever kan. Fiona, tadi saya tertinggal satu slide, saya terlupa. Ada yang okey. Ni pesanan. Okey. So tadi tips, ada satu lagi tips yang memang you kena pegang betul-betul sebenarnya. Forever living ni adalah business networking. You kena faham game bila you nak masuk satu business. Contoh macam saya anggap business ni adalah game tau. Sebenarnya. You nak pergi ke next level kan, you kena ada banyak ambil senjata. Pernah tak main Mario? Kita ambil cendawan tu kita akan membesar kan. Ingat tak kan? Lepas tu kita dapat lagi apa yang kita tembak, yang pakai tembok atas tu, yang question mark tu, kita dapat senjata macam tu kan. So forever pun macam tu juga. Forever adalah satu game yang you kena main kan. Macam mana you kena mainkan? You kena tahu rentak dalam forever kan. Bila senjata-senjata you tu nak digunakan. Bila nyawa you tu nak digunakan. Kalau misalnya you guna, adakah you akan pergi pada next level. So forever ni game dia mudah. Game dia mudah. Dia adalah business networking. So bila business networking, kita bersebut tentang passive income. Dan yang paling best kan, Fiona, Sifu dah sediakan semua. Memang Sifu sudah dah buat semua. Kan, Sifu dah buat semua. Dia Sifu kata kita ada sistem jutawan 9333. Kita dah ada. Kan ni nilai-nilai ni. Hari ni tak boleh dah cerita, kau ceritakan esok baru habis kan. So saya nak tunjukkan
Saya nak Kena masuk kelas. Kalau nak tahu ni kena cerita masuk yang ni, kelas kan. Ni kena masuk jadi kelas kepada kan. semua yang tengok live sekarang ni 300 lebih, jika ada kelas yang ini 933 ni kena masuk. Kalau sekarang kita cerita tak boleh, kita kena suruh orang masuk. Betul tak? Betul-betul. So ini adalah sistem 933 yang Sifu dah buat. So saya hanya follow sahaja sistem ni. Dan bila you duduk dalam Forever Living, you main game Forever Living. So duduk dalam ni, follow sistem ni, tak payah susah-susah. Kenapa nak susah-susah buat kerja? Sebab tu suri rumah pun boleh menjana income ceng. Sekejap lagi cerita kan. Menjana income dia macam 5 angka. 5 angka kan. bukan angka 1. Angka dia lebih tinggi lagi daripada 1. Kan. Kita yang ni nak tengok tak income suri rumah berapa? Kan, sekejap lagi kita share berapa Lagi income nak kita. share. Kan. So saya percaya pada passive income sebenarnya Fiona. So dia saya ambil petikannya daripada slide Sifu. I rather have 1% of effort of 100 men. Kan, dia kata daripada 100 of my own. Maksudnya dia ambil sikit-sikit kan daripada kita sendiri yang buat full swing. So benda ni dah boleh leverage kan je lah. Kan, kenapa macam nak pening-pening kepala. Kan, so kita boleh leverage. So ini adalah transformasi. Okay, satu lagi Fiona, saya nak cerita pasal satu lagi transformasi. Ada orang kan Fiona, dia kata memang luar biasa tau. Ada orang kata Fiona, tengok apa? Okay. Ada orang kata Fiona, kan nak buat Forever ni kena ada tab, kena ada handphone canggih kan, nak buat Instagram kena upload handphone canggih kan. Tapi Fiona saya nak tunjuk satu benda, okay. Saya sebenarnya kan meja yang saya dalam sofa saya ni nampak tak meja ni? Ini meja makan kat rumah lama yang potong-potong bawang tu. Yang kita tak ada duit kan. Jadi kan kita guna meja ni je sebenarnya pun. Ini alas ni kita pakai alas Forever punya kain tu. Dan yang paling best tau Fiona, kita guna meja ni. Kita guna meja ni sampai kita CBM level CBM F2D level 3 tau. Sampai kita dah CBM. Barulah kita tukar kepada soho yang cantik, kepada kerusi yang cantik, kepada PC yang cantik ni, barulah kita tukar. Nak tunjuk satu lagi, orang kata alah tak ada laptop kan. Orang kata tak ada tab kan, nak closing macam tu kan. Nak tengok tak laptop saya buat ni sampai F2D level 3 tau. Ni skru dah nak tertanggal. Nak tunjuk ni satu. Nampak tak? Dah berlubang-lubang dah. Lubang-lubang dah. Dah crack dah tepi ni. Kan? Maksudnya apa? Kita tak perlu tunggu sempurna. Kan? Baru kita nak buat sesuatu tu. Tak payah. Kan kalau kita tunggu sempurna sampai kesudah, kita tak siap. Kan? So maksudnya kita buat je. Itu yang kita kena buat. Itulah. Memang nampak berbeza tau dia punya ni perjalanan tu. Dari perjalanan tu memang sangat banyak tips lah lagi. So yang itulah yang tahu-tahu ni Amboy Thomas tu. Thomas yang awak duduk sekarang tu. Tu dia. Terus yang awak duduk. Laptop awak legend tu dia cakap. Legend memang tak buang lah. Memang legend betul. Kan. So, mesti ramai banyak orang juga yang masih lagi mendengar ya live kita ni kan 300 lebih So mesti banyak orang nak tahu gaji seorang suri rumah ni berapa tau. Nak tahu tak semua ni? Nak tahu tak? Bagi dulu, bagi komen sikit. Nak tahu tak gaji dia berapa? Tak tahu ke? Tak ada orang jawab, kita tak boleh tunjuk tapi nak tunjuk ni sekejap je sebab kita tak nak orang pergi keluarkan dekat mana-mana social media. So ini untuk anda punya simpanan saja untuk anda untuk grup anda ke, okay? So nak tengok? Jom tengok. Buka. Okay, so ini adalah income pada tahun 2020. Banyak tu, siapa yang nak bagi? Tapi yang paling best kan, Fiona adalah pada bulan Mac ni Fiona, kita COVID kan. Tapi waktu ni boleh meningkat income tu. Kan, ni waktu COVID. Bayangkan time kita tak ada barang. Virus.
Sifu cakap ini bisnes dah jadi virus tau. Ya, macam virus corona kan. Banyak tu. Dah, Banyak kena tutup kita dah. nak tahu lagi dia punya tu dah. Okey, tutup. Mesti dia punya CBM check lagi gemuk ni. CBM check lagi gemuk. Ini gambar apa ni? Okey, ini sebenarnya adalah kekuatan saya lah. Kekuatan saya macam mana saya boleh pergi sejauh ni. Saya takkan pergi sejauh ni tanpa diorang kan. Saya sangat ucapkan terima kasih kan. Terima kasih jasa diorang memang saya tak terbalas kepada semua tim manager saya, 12 orang tim manager saya. Yang tengah tu adalah semua tim supervisor dan semua tim-tim saya yang memberikan komitmen yang sangat padu, yang sangat jitu, dan juga tak lupa kepada upline saya yang bawa saya dalam dunia forever living ni ya. CBM manager Fauzia, manager Nadia kan, manager Syed Rahman yang banyak sangat tunjuk saya tentang boost kan. Mereka ni kekuatan mereka di offline yang banyak sangat ajar saya tentang offline kan. Lepas tu Kak Bida yang tak pernah henti-henti marah ke apa ke, saya tadah je telinga kan. Dia marah sebab dia sayang kat saya. Kan, sampai bila kau tak nak CBM macam kan. So dia paling banyak dengar, nampak saya punya transformasi daripada tak ada apa-apa kepada saya alhamdulillah jadi somebody sekarang. Dan CBM Cikgu Nik, CBM Cikgu Nik banyak sangat tunjuk saya tentang leadership. CBM Cikgu Nik ni dia tak ajar saya tentang sisi, tapi dia ajar saya tentang leadership. Macam mana kita bukan nak menang tapi kita nak tenang. Dia banyak ajar saya tentang ketenangan dan ukhuwah lah, ukhuwah dan nilai. Dan juga kepada Kak Ju, kisah dia memberi inspirasi kepada saya, dan juga kepada Datuk Desmond yang bina sistem ni. Kalau tak ada sistem saya rasa dah tunggang terbalik dah saya kan. Yang saya boleh kita sangat kan dengan Datuk dengan sistem ni. Betul. So alhamdulillah lah mereka ni terima kasih. Saya memang speechless, tak tahu nak cakap apa. Diorang ni memang banyak memberi inspirasi pada saya untuk saya pergi lebih jauh, sebab apa semua soalan diorang itu yang saya belajar daripada soalan diorang. So last sekali kan, dah berapa jam kita ni live? 1 jam. So sebelum mengakhiri kita punya ni kan, kita nak ada tak CBM Ezalin nak bagi pesanan untuk semua yang sedang menonton sekarang? Okey. Okey, saya hanya nak ingatkan satu benda kan. Ramai orang nak buat bila tunggu sempurna. Banyak kes kan, tak boleh buat 5 sisi sebab tak ada stok kan. Tak boleh buat 5 sisi sebab sekarang tak ada madu kan. Ramai nak benda tu sempurna tapi ramai tak jadi kreatif kan, tak jadi kreatif, dan tak ramai yang tak bersungguh-sungguh untuk kejar impian orang. So satulah yang saya suka nak remind kan, cuba fikir, cuba ingat muka-muka dan senyuman orang yang bakal kita sayang, yang kita sayang, macam mana diorang tersenyum kan. So bila kita rasa kita down kan, bila kita rasa kita tak boleh buat, ingat balik. Kalau misalnya kita dapat tu, adakah anak kita tersenyum, adakah mak kita tersenyum, siapa big why kita. So kuatkan semangat dalam Forever Living. Forever Living adalah satu bisnes yang sangat best, yang semua orang boleh transform jadi seorang yang luar biasa hebat. So berjuang berhabis-habisan tanpa dream board. Dah bulan 12 ni, so boleh tanpa dream board. So saya ucapkan 2021. Ya, dah boleh dah. So sungguh-sungguh buat, duplicate sahaja. Forever tak susah, just duplicate. Dengar cakap leader. Jangan akal-akal. Dengar je cakap leader. Kan, dengar cakap leader. Coach Lin, ajar sampai jadi. Kan, kita nak buat sampai jadi. Kita dah duduk kat platform yang sangat-sangat best, sangat luar biasa hebat. Kalau you hebat, kenapa you tak nak jadi hebat di pentas dunia? Okay, so jumpa semua di pentas dunia. Okay. Sebelum mengakhiri, sebelum kita tutupkan, sudah dapat banyak tak tips? I rasa belum cukup kan? So sebelum tu, kita nak share satu screen. Alright. Kejap ya. Last kali tu. Alright. Okey, kepada semua yang menonton hari ini, anda nampak tak ini? Ini apa? Ini adalah first quarter kickstart untuk 2021. So kita sudah kena
kita kena dream apa kita punya vision board tu kan. Jadi kita kena sudah start macam mana kita nak rangka, macam tadi CBM Izalin cakap sudah kena rangka, dia dah rangka dah CBM level 2 dia. So kita sekarang semua yang menonton ni, so kita sudah kena rangka kita punya ni rangkaian sekarang untuk tahun hadapan. So ini kelas ini adalah pada 9 Januari 9 Januari Sabtu dia start pukul 10. So di sini speaker dia memang semua hebat-hebat. Hebat, betul. Sangat hebat. Dan ini sistem skill set yang memang susah nak dapat. Kalau you orang nak tahu lagi macam mana cara yang lebih cepat nak capai insentif dekat Forever, silakan pergi daftar. Wajib Fiona, wajib. Kita wajib kan. Kena mesti kena paksa. Wajib, kena, betul. Kena paksa. Sebab Kena sini tahu. semua hebat-hebat. Semua orang hebat-hebat dekat dalam situ tu. Saya pun tak sabar nak dengar orang punya sharing dan kita apply dalam kita punya ni Forever Business. Okay? So, cari apply masing-masing. Macam mana nak daftar tu, cari apply masing-masing, nak daftar cepat-cepat. Sebab Sifu ni dia ada bagi orang yang terawal tu ada gift dia. Jadi kena awal sikit. Okay? So di sini saja kami punya. Okay, boleh close screen. Alright. So di sini saja sharing kami hari ini. Kami minta maaf jika ada kesilapan bahasa ke apa kan. So itu daripada kami. Macam cakap tu saya peribahasa tak pandai. Okay. Yang apa tu? Kena berpantun kan? Kalau ada sumur di ladang. Kan izinkan saya menumpang mandi. Lagi apa? Lupa Yuna. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Begitu. Lama tak pantun kan. Okay, see you hadir hari ini. Bye. Terima kasih semua. Thank you.